Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama kita, dan juga keikhlasan yang mantap di dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur, alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Ahad yang kedua anjuran Masjid Karya Batu 10 Ceras menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Hidayah, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, mensyarahkan kitab Masailut Tauhid, masalah-masalah berkaitan tentang ilmu tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita sampai ke muka surat 18, iaitu yang keempat, i'tiqad Mu'tazilah. Sebenarnya kita masih di dalam perbincangan mabadi ilmu yang 10. Mabadi, kalau kita masih ingat, adalah jamak plural kepada mabda, yang asal maknanya adalah tempat permulaan. Jadi setiap ilmu itu ada 10 tempat permulaan. Salah satunya adalah tujuan. Apa tujuan belajar sesuatu ilmu? Maka tujuan belajar ilmu tauhid adalah supaya dapat dibezakan antara i'tiqad yang sah, yakni i'tiqad yang betul, akidah yang betul untuk kita pegang dan kita yakini, dan apa bezanya dengan i'tiqad yang batil, i'tiqad yang binasa, akidah yang rosak yang wajib kita jauhi. Jadi dalam kuliah-kuliah yang lalu kita telah terangkan ciri akidah yang sah, iaitu akidah ahli sunnati wal jamaah, dan juga ciri-ciri akidah yang batil sempat kita terangkan dua, iaitu akidah qadariyah dan juga akidah jabariyah. Tinggal satu lagi, bukan tiga ini sahaja sebenarnya. Banyak lagi akidah-akidah yang batil, tapi dalam isu tentang kuasa dan takdir Allah ini boleh kita katakan terpecah kepada 4 pecahan utama: ahli sunnah wal jamaah, Jabariyah, Qadariyah dan Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu bagaimana? I'tiqad Mu'tazilah itu
iaitu makhluk, yakni hamba ataupun manusia, itu memberi bekas ia dengan kuat yang dijadikan Allah Ta'ala padanya. Masih ingat? Kalau ahli sunnati wal jamaah, makhluk tidak memberi bekas. Bila Allah menciptakan api, yang menjadikan terbakar adalah Allah, bukan api. Berbeza dengan Qadariyah yang mengatakan Allah menciptakan api, tetapi api itu sendiri memang sifatnya itu membakar. Jadi membakar itu kerja api, bukan perbuatan Allah. Sementara Jabariyah setakat itu masih okey. Jabariyah sama seperti Ahli Sunnah wal Jamaah, Allah ciptakan api, yang menjadikan terbakar juga adalah Allah. Cuma Jabariyah tu dia rosak apabila dia pergi kepada menyalahkan takdir. Jadi bila Allah jadikan manusia, dan Allah jugalah yang menciptakan perbuatan manusia, maka apabila dia tidak solat, dia kata ini memang dah takdir Allah, saya tak solat. Bila dia minum arak, dia kata tak boleh marah saya, memang Allah dah takdirkan saya itu minum arak. Kan kita dah terangkan dalam kuliah yang lalu. Sementara Mu'tazilah, dia hampir seperti Qadariyah, tapi ada sikit beza. Qadariyah dalam bab api tadi, Allah ciptakan api, tapi api itu zatnya itu memang membakar. Mu'tazilah, Allah ciptakan api, dan Allah ciptakan pada api itu satu kekuatan membakar. Maka dengan kekuatan membakar yang Allah ciptakan itulah api itu membakar. Apa beza dengan Ahli Sunnah wal Jamaah? Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang Allah ciptakan api, dan Allah juga yang menjadikan terbakar itu. Itu beza dia. Tengok dia kata makhluk itu memberi bekas, yakni kesan, dengan kuat yang dijadikan Allah Ta'ala padanya, yakni memberi bekas ataupun kesan perbuatan hamba yang ikhtiari. I'tiqad ini bersalahan di sini mandi khilaf, ulama tak sama pandangan. I'tiqad ini bersalahan ulama tentang kufurnya, jadi kafir ke orang yang berakidah macam ni. Sebagian ulama kata ia jadi kafir. Apa beza dengan Qadariyah? Qadariyah jadi kafir kerana syirik. Allah jadikan api itu makhluk, tapi selain daripada Allah ada kuasa api. Kuasa api itulah yang membakar, bukan kuasa Allah. Kan ada dua kuasa, satu kuasa Allah, satu lagi kuasa api. Sedangkan api itu makhluk, jadi syirik. Jadi apa beza kata mereka? Allah ciptakan api itu makhluk. Allah ciptakan satu kekuatan pada api, kekuatan itu kan makhluk. Jadi kekuatan itulah yang membakar, bukan Allah. Jadi ada kuasa lain selain daripada Allah. Itu kan kufur. Tapi sebahagian ulama lagi mengatakan tidak. Memang akidah ni salah, tapi tidak sampai jadi kufur, tidak sampai jadi kafir. Kenapa? Kerana kan mereka masih lagi menisbahkan kepada Allah. Mereka mengatakan lain macam Qadariyah, Allah jadikan api, memang api itu membakar. Tapi Mu'tazilah, Allah jadikan api, dan Allah jugalah yang menjadikan pada api kekuatan membakar. Maka dia kan masih nisbah kepada Allah lagi. Makanya tidak kufur. Tidak kufur pun berdosa. Kerana bid'ah dalam akidah itu hukumnya haram. Cuma haram sampai jadi kafir ataupun haram tidak jadi kafir. Dalam bab Qadariyah sepakat haram dan jadi kafir. Dalam bab Mu'tazilah khilaf. Sebagian ulama kata haram dan jadi kafir juga. Yang asah, mana pandangan yang lebih kuat adalah tidak sampai jadi kafir. Haram lagi bid'ah. Haram tetap haram. Jadi bid'ah kalau dalam akidah tidak ada yang hasanah, tidak ada bid'ah yang baik dalam akidah. Kerana bid'ah berarti baru, akidah berarti kepercayaan. Bid'ah dalam akidah berarti kepercayaan seseorang berbeza dengan kepercayaan Rasulullah SAW. Bila kepercayaan berbeza dengan kepercayaan Nabi SAW, barulah namanya bid'ah. Dan oleh itu tidak hasanah. Yang berbeza dengan Nabi SAW dalam bab akidah tidak hasanah. Baik, penerangan. Mu'tazilah berasal daripada perkataan azala. I'tazala itu sendiri daripada perkataan azala. Azala boleh berarti tergelincir, terpecah atau terasing.
berasing diri ya. Kalau orang tasawuf dia ada istilah uzlah. Uzlah tu dia mengasingkan diri daripada hiruk pikuk dunia ni, mengasingkan diri pada manusia ni untuk fokus kepada ibadah, untuk menjaga diri dari kerosakan. Itu namanya uzlah. Jadi azalah tu ada membawa makna sama ada tergelincir, terpecah atau terasing. Iaitu satu kumpulan daripada kuat Qadariyah. Asalnya mereka ni seperti Qadariyah juga. Mereka tu nak mengukur kuasa Allah tu dengan ukuran makhluk. Tapi mereka menyangkakan bahawa mereka terasing dirinya daripada dua puak yang sesat pada fahaman mereka, iaitu mereka menganggap ahli sunnah wal jamaah sesat, dan lagi satu kumpulan adalah golongan khawarij. Boleh rujuk dalam Qamus Idris Al-Marbawi diterangkan kisah ini, asal makna Mu'tazilah ini. Dan memang Mu'tazilah tu bersaing kepada ahli sunnah wal jamaah pada zaman itu. Dan dia kata ahli sunnah wal jamaah tu sesat. Tapi alhamdulillah akhirnya Allah bangkitkan Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dan murid-murid beliau berhujjah dan berdebat dengan golongan Mu'tazilah sehingga mati ya bid'ah Mu'tazilah pada zaman tersebut. Kalau di zaman kita bersaing dalam bab ahli sunnah wal jamaah ni adalah golongan Wahabi. Wahabi akan kata kita sesat. Kita yang mengaji-ngaji sebab 20 ni sesat. Asy'ariyah Maturidiyah ni sesat kata dia. Bahkan kita ni di label Mu'tazilah oleh Wahabi, kita ni di label Mu'tazilah. Cuma Mu'tazilah yang pondan kata dia. Oh. Mu'tazilah tapi pondan. Tak seberani Mu'tazilah yang dahulu. Ini tuduhan Wahabi kepada ahli sunnah wal jamaah. Moga-moga Allah bangkitkan lagi pejuang-pejuang ahli sunnah wal jamaah yang mendebati Wahabi sehingga terpadam bid'ah mereka ini. Amin. Tapi satu masa dahulu Mu'tazilah inilah yang menyalah-nyalahkan ahli sunnah wal jamaah. Peristiwanya begini. Satu masa Wasil bin Atha, iaitu pengasas pahaman Mu'tazilah, menzahirkan iktikadnya yang sesat itu kepada gurunya, itu Syekh Hasanul Basri, iaitu orang yang soleh, ulama yang besar di kalangan tabi'in. Dia berguru, tapi dia sendiri itu cenderung kepada sesat. Bila dia zahirkan kesesatan dia itu di depan gurunya, gurunya pun menhujah kebatilan dia sehingga kalah dan patah hujah Wasil bin Atha. Bila dia tak puas hati, dia keluar daripada majlis guru dia. Maka gurunya memanggil dia sebagai Mu'tazilah. Kemudian fahaman Mu'tazilah ini dikembangkan oleh Imam Al-Jubba'i Ibn Wasil sehingga sampai ke zaman Imam Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu memadam dan mengalahkan hujah mereka itu. Bahkan Al-Imam Abu Hasan Asy'ari asalnya berada di bawah Al-Jubba'i tadi. Al-Jubba'i itu bapa tiri beliau. Bapa tiri beliau ni guru Mu'tazilah yang hebat. Maka sedikit sebanyak Imam Hasan Asy'ari itu di bawah pengaruh Mu'tazilah. Tetapi alhamdulillah benih yang baik yang ada dalam hati beliau menyebabkan beliau ragu-ragu dengan pegangan Mu'tazilah ni, macam ada something wrong, macam ada sesuatu yang tak betul dengan akidah ini. Lalu berlakulah hiwar, conversation, perbualan antara beliau dan guru merangkap bapa tiri beliau Al-Jubba'i tentang akidah Mu'tazilah yang mendakwa bahawa Allah Subhanahu wa taala wajib melakukan al-suluh yang baik atau al-aslah yang lebih baik. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, Allah bukan manusia, Allah bukan makhluk. Allah tidak ditaklifkan Allah wajib buat macam ni, Allah wajib buat macam tu. Itu kan makhluk. Allah Tuhan. Allah memiliki segala-galanya. Fa'alun lima yurid. Allah sangat melakukan apa yang Allah kehendaki. Jadi dalam konsep as-suluh wal aslah ini, golongan Mu'tazilah mendakwa dalam bab takdir Allah, Allah wajib mentakdirkan yang elok. Kalau Allah tidak mentakdirkan yang elok, berarti Allah mentakdirkan yang lebih elok. Aslah itu mana lebih elok. Jadi Al-Imam Abu Hasan Asy'ari melihat ini kan tak sesuai dengan dalil Quran dan hadis, tak sesuai dengan dalil akli bahawa Allah Ta'ala itu maha berkuasa.
Kalau dah mesti buat macam ni, buat macam tu kan terpaksa. Maha berkehendak dah ternafi dah di situ. Lalu Imam Syafi'i bertanya kepada bapa tiri beliau, apa nasib 3 orang yang meninggal dunia? Pertama dalam keadaan mukmin dan taat, yang kedua meninggal dunia dalam keadaan kufur dan maksiat, dan yang ketiga meninggal dunia ketika masih kecil, masih kanak-kanak, belum balik, sudah mati dah. Apa nasib 3 orang ni? Lalu Al-Jubai mendakwa bahawa yang pertama itu masuk neraka kerana inilah keadilan Allah. Dia di dunia dahulu kufur dan maksiat, maka masuk neraka. Yang kedua, yang mukmin dan taat, adillah Allah masukkan dia ke dalam syurga. Sementara yang mati kecil kan belum maksiat dan belum taat, maka kalau belum maksiat tak adil masuk neraka, belum taat tak adil lah masuk syurga. Maka apa nasib budak kecil? Dia akan duduk di tengah-tengah antara syurga dan neraka. Kata Mu'tazilah, manzilatun bainal manzilataini, satu tempat antara 2 tempat. Ini juga bid'ah. Itu tak ada dalam Quran hadis. Lalu tanya Imam Hasan Asy'ari, kalau demikianlah nasib kanak-kanak tadi, tak boleh masuk syurga, apa yang Allah akan jawab kalau kanak-kanak itu bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kau matikan aku ketika aku masih kecil? Tidakkah aslah, tidakkah lebih baik engkau tu matikan aku selepas aku sudah balik, supaya aku tu sempat beramal soleh, dengan itu aku boleh masuk syurga? Ini kan duduk luar syurga. Lalu kata Imam Al-Jubai, Allah akan menjawab kepada budak kecil itu bahawa aku tahu kalau kamu itu nanti kalau sudah balik, kamu bukannya orang yang mukmin dan taat. Kamu kelak kalau balik, kamu tu kafir dan maksiat. Maka yang aslah, yang lebih baik, aku matikan kamu sebelum kamu balik. Jadi kan kamu tak masuk neraka. Jadi rasa-rasa ya Al-Jubai, beliau telah jawab soalan anak tiri beliau dengan cara yang sesuai dengan pegangan Mu'tazilah. Tetapi ada soalan lagi. Soalan ni yang merangkap. Jadi tanya Imam Hasan Asy'ari, kalau begitu, apa jawab Allah sekiranya yang mati kafir dan maksiat itu bertanya kepada Allah, ya Allah, sebagaimana engkau tahu nasib kanak-kanak tadi akan jadi kafir dan maksiat kalau sudah balik, engkau juga tentu tahu nasib aku bahawa aku sudah balik jadi kafir dan maksiat. Kenapakah aku tidak matikan sebelum aku balik sebagaimana kau matikan budak tadi? Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Kenapa tak boleh jawab? Kerana akidah Mu'tazilah ni bid'ah, direka-reka, bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau dah sesuatu itu bukan datang daripada Allah Taala, nescaya mereka akan dapati padanya itu percanggahan yang banyak. Jadi terus Imam Hasan Asy'ari menijtihadkan taubat, meninggalkan fahaman Mu'tazilah dan berjuang mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah cerita kenapa Ahlussunnah wal Jamaah ini disembah kepada Asy'ariyah, Imam Abu Hasan Asy'ari. Asalnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi setelah diserang dengan pelbagai bid'ah, yang bangkit mempertahankan itu adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Lalu disebabkan kepada beliau. Baik, selesai. Tuan-tuan, ada sebarang soalan sebelum kita pergi kepada mabda' yang seterusnya? Kalau saya mampu jawablah. Jangan tanya nak mengundi jalur mana tu, wallahu a'lam. Itu masing-masing fikir buat kajian homework sendirilah ya. Kena pakailah kaedah menolak mudarat yang lebih besar dan sebagainya, itu kaji sendiri. Baik, kalau tak ada soalan, kita move on kepada mabda' yang seterusnya, iaitu hukmuhu. Apa hukum syarak belajar ilmu tauhid ini? Jawapannya, hukumnya adalah fardu ain. Maknanya tak lepas tanggungjawab seseorang. Kalaupun satu negeri semua dah belajar tauhid, tinggal dia seorang saja tak belajar tauhid, dia masih berdosa. Ya, fardu kifayah tak apa. Ya, ada orang meninggal dunia, ada 2-3 orang kampung kita uruskan jenazah dia, alhamdulillah dah lepaslah tanggungjawab orang lain. Ya, dalam kampung tu ada seorang 2 yang belajar ilmu faraid, macam mana nak bagi harta pesaka, yang lain tak tahu faraid, melepaslah.
Tapi tidak demikian dengan ilmu tauhid. Ia adalah fardu ain atas tiap-tiap mukallaf, orang yang akil baligh sampai seruan, baik lelaki ataupun perempuan, tak ada beza. Mengetahui ilmu tauhid ini dengan dalil ijmali, dengan dalil yang umum saja. Sebab saya pernah terbaca ada orang komplain macam ni. Dia kata jenuh lah, dia kata kalau nak belajar tauhid sifat 20 ni, kalau fardu ain macam manalah petani, ya, peladang, nelayan, macam mana ni mereka nak belajar ilmu tauhid ni? Nak belajar ta'alluq, ta'jizi, hadis, suluhi, qadim, nak belajar menafikan kam munfasil, kam muttasil. Ni bila ada masa dia orang ni, ya. Jadi orang ni tak faham. Yang sampai belajar menafikan kam munfasil, kam muttasil, ta'alluq suluhi qadim, ta'alluq ta'jizi hadis, apakah ta'alluq qudrah, apakah ta'alluq iradah, apakah ta'alluq ilmu, itu bukan fardu ain, itu fardu kifayah. Kena adalah dalam negeri orang yang faham sehingga boleh menolak syubhat. Adapun yang fardu ain itu dari umum saja, seperti berkata dia tanda ada Allah Ta'ala itu adalah baharu alam ini. Kan mudah dia. Kenapa kamu percaya Allah wujud? Dah ni alam. Alam ni kan ada. Ya, takkan tak ada penciptanya. Ya, alam kan kalau di belakang rumah mak kita dulu tak ada reban ayam. Ya. Sekali kita balik kampung, tahun ni ada reban ayam. Ya, kita tanya kepada abang yang tak ada ke mana-mana, ada duduk di kampung, bang, siapa yang buat reban ayam belakang rumah mak? Ya, abang kita mana ada orang buat jadi sendiri. Kita kata apa halah bang, aku ni dah hilang ingatan ke? Atau marah apa ke aku bergurau macam ni? Takkanlah reban ayam boleh jadi sendiri. Kok reban ayam tak boleh jadi sendiri, habis alam semesta boleh jadi sendiri. Gunung ganang boleh jadi sendiri, lautan dan daratan boleh jadi sendiri, manusia dan tumbuh-tumbuhan boleh jadi sendiri. Kan tak mungkin. Ini kan lebih complicated daripada reban ayam lagi. Ada sistem dia tu kan, ada sistem tanah tu ada sistemnya, gunung berapi ada sistemnya, lembah yang kecil ada sistemnya, anak-anak ada sistemnya. Ya, tak akan jadi sendiri. Jadi alam ini saja telah bercakap tentang kewujudan Allah Ta'ala, bahkan telah bercakap tentang kesempurnaan Allah Ta'ala. Sebab itu ada orang kata ini hadis Nabi SAW, tapi kalau mengikut pandangan pengkaji-pengkaji, ini adalah kalam ulama, iaitu man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal akan dirinya, maka dia nanti akan kenal akan Tuhan. Tapi kalam ini kadang-kadang disalahgunakan oleh golongan yang nak membawa ajaran sesat. Kata dia barang siapa yang kenal diri, kenal Tuhan, makanya diri itulah Tuhan. Oh, na'udzubillah. Bukan macam itu. Barang siapa yang kenal dirinya dahulu tak wujud, sekarang ni baru wujud, pastilah dia kenal di sana ada yang mewujudkan. Tak mungkin kita mewujudkan diri kita sendiri. Bahkan ibu bapa kita juga tidak mewujudkan. Buktinya ada saja orang yang nakkan anak, tapi Allah tak kurniakan, tak dapat anak. Dah 10 tahun, 15 tahun kahwin tak dapat anak. Ya, ada orang kalau boleh nak jarak-jarak. Ya, sebab 5 anak dia lepas selang setahun. Tahun lepas dapat anak, tahun ni dapat anak lagi, tahun depan dapat anak lagi. Kata isteri dia letih, abang beranak tiada tahun macam ni. Ya. Jadi kata abang dia macam ni lah, kita jarak-jarak lah. Ya. Tahu-tahu tahun depan mengandung lagi. Ya, dia pun siap tanya tu macam mana dia mengandung. Jawab bini dia lah, abang lah. Macam dia tanya saya pula. Padahal kalau boleh dia nak jarak lah, bagi masa isteri dia rehat 3 tahun lagi ke. Tapi kan bukan mereka yang cipta anak. Mereka hanya usaha saja. Ada kalanya dengan takdir Allah dapat anak, dan tidak jarang juga ada orang tak dapat anak walaupun sudah kahwin bertahun-tahun. Baik. Juga ini bercakap tentang ilmunya Allah. Kan kita ni banyak benda kita tak tahu. Dan kata tentang alam, tentang diri kita pun kita sebenarnya tak tahu. Berapa salur dalam badan kita ni, apa organ kita tahu sebab kita belajar. Katanya ada paru-paru, ini fungsinya. Katanya ada jantung, ini fungsinya. Asalnya kita pun tak tahu. Kalau kita tidak akan di sana menunjukkan kepada yang maha mengetahui. Kita ni lemah, tidak akan menunjukkan kepada yang maha berkuasa. Kita ni nak benda ni dapat, nak benda lain banyak dia tak dapat. Tak percaya, tengoklah PRU ni.
Buat 10 calon bertanding, takkan semua menang. 9 tak dapat apa jaminan. Hilang orang pertaruhan lagi. Kan maka kita faham bahawa ada jasanya yang maha berkehendak. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yang bila dia nakkan sesuatu memadailah dia katakan jadi maka jadi. Allah. Jadi dengan dalil ijmali itu fardu ain. Adapun tafsili bincang secara terperinci begini begitu itu fardu kifayah. Kena ada juga supaya kalau timbul keraguan ada yang dapat menjawabnya. Sebagai contoh, bila orang kata kenapa kamu percaya Allah ni wujud, tidak ada yang menciptakan. Orang yang simple, mudah je, Allah Tuhan. Takkan ada Tuhan pula diciptakan. Kalau diciptakan namanya makhluk. Kan simple. Tapi ada orang dia tak boleh. Dia kata kan setiap yang wujud mestilah diciptakan. Allah kan wujud. Berarti kalau begitu mestilah Allah juga diciptakan. Cuma macam mana nak jawab? Yang tadi dah jawab secara mudah untuk fardu ain dia dah lepas lah. Allah Tuhan kan, mana boleh Allah diciptakan, dah selesai. Tapi secara fardu kifayah untuk menutup sebarang pintu syubhat, maka adalah orang yang memberitahu, yang pandai menjawab bahawa sekiranya kamu mengatakan Allah itu diciptakan, sebenarnya akan berlaku salah satu dari dua yang mustahil. Apa dia? Berarti kalau kamu katakan Allah diciptakan, nanti kamu akan tanya, siapa yang cipta Allah? Kan begitu. Asalnya kamu boleh terima alam ni ada pencipta. Pencipta alam ni adalah Allah. Dan kamu tak boleh terima kita katakan bahawa Allah itu Tuhan, maka tidak ada pencipta. Kamu masih nak kata Allah wujud, maka Allah mesti diciptakan. Maka siapa yang menciptakan? Yang menciptakan Allah kalau begitu. Kamu akan kata, contohlah Tuhan A. Habis siapa yang ciptakan Tuhan A? Tuhan B. Siapa yang ciptakan Tuhan B? Tuhan C. Akhirnya tak habis-habis, bersambung-sambung tak putus-putus. Inilah namanya tasalsul. Tasalsul ni mustahil. Ya. Ataupun yang tadi tasalsul tu mungkinlah orang pencit, tak ada kerja, fikir siapa cipta Tuhan. Tapi orang ni masih ada kerja lagi, nak masuk office. Dia fikir siapa yang cipta Allah? Tuhan A. Siapa yang cipta Tuhan A? Tuhan B. Siapa yang cipta Tuhan B? Tengok jam, oish, nak masuk office dah ni. Allah dah balik, pusing macam tu sana. Mana boleh, mustahil kan? Ada pula macam tu, pusing-pusing macam tu. Jadi menafikan bahawa Allah itu tidak diciptakan, menetapkan pencipta bagi Allah itu mustahil. Sama ada tasasul mustahil, daur berpusing juga mustahil. Itu panjanglah ceritanya. Itulah yang fardu kifayah tadi. Nak melawan orang yang syubhat, ya, yang degil tadi. Kalau orang biasa saja dia nak tahu macam budak-budak kecil, ya. Mak, siapa yang ciptakan Allah? Mak dia jawab, tak ada yang ciptakan Allah sebab Allah itu Tuhan. Kalau dia kena ciptakan itu bukan Tuhan dan namanya nak. Oh, tak ada, selesai. Tak payahlah cerita panjang-panjang. Baik. Penerangan. Di sini kita ambil sepotong bait syair dari kitab Matan Jawharatut Tauhid. Wa ba'du fal ilmu bi asli din muhtammun yahtaju litabyin. Selepas daripada hamdalah, puji Allah, sebab pada basmalah, bismillah, alhamdulillah, selawat kata Rasulullah, barulah diceritakan ilmunya. Maka ilmu dengan usuluddin itu adalah fardu ain, ya, atas tiap-tiap mukallaf. Demikian pula mengajarkannya, disebabkan sangat berhajat manusia bagi keterangan hujah untuk menegakkan agama. Ini huraianlah, terjemahannya pendek je. Huraiannya begitu. Mana tak ada lagi lah fardu ain. Kalau nak cerita lebih-lebih itu, nak menerangkan kepada manusia, itu fardu kifayah. Dan lagi sabda Nabi SAW, boleh rujuk kitab Ittihaf Sadatil Muttaqin, iaitu syarah kepada kitab Ihya Ulumuddin. Ta'allamu hujjatakum fa innakum mas'ulun. Hendaklah kamu itu belajar akan hujjah kamu. Jangan kita taklid dalam bab akidah. Dalam bab fiqh kita bukan mujtahid, kita taklid.
Nak semayang macam ni, nak puasa macam ni, nak zakat macam ni, nak bermuamalat macam ni. Apa dalil? Wallahu a'lam, tak tahu dalil. Tapi kamu ikut dia, ikut dia. Saya mazhab Syafi'i. Ngaji kitab Syafi'i macam ni dia kamu. Yang kawan kita Bangladesh, Pakistan kata dia ikut mazhab Hanafi. Macam ni dalam mazhab Hanafi bagi tahu. Tak selesai. Sebab kita tu bertaklid dalam bab fiqh. Tapi kalau dalam bab akidah jangan taklid. Kenapa kamu percaya Tuhan wujud? Tak ada. Orang cerah ni semua percaya macam tu, saya ikut dah. Takkan semua orang percaya Allah wujud, saya seorang percaya Allah tak wujud. Tapi saya pun tak tahu kenapa. Itu tak boleh. Kalau sampai tak tahu kenapa dia percaya Allah wujud tanpa ada permulaan, Allah wujud selama-lamanya, itu bahaya. Sebahagian ulama mengatakan tak sah iman dia. Sebahagian lain kata masih sah kalau dia itu yakin dengan benar tapi berdosa. Soalan, bagaimana dalil tafsili, iaitu secara terperinci yang menjadi fardu kifayah itu macam mana? Yang fardu ain tadi itu memadailah. Alam ni menunjukkan kepada kewujudan dan kesempurnaan Allah. Yang kata terperinci itu macam mana? Jawapan, dalil tafsili itu iaitu berkuasa, maknanya boleh menolakkan syubhat, iaitu keraguan. Seperti dikatanya, alam ini baru. Dan alam ini dulu tak ada. Tengok diri kita pun baru, anak kita pun baru, cucu kita pun baru, rumah kita pun baru. Apa makna baru? Dulu tak ada. Itu makna baru. Rumah saya dah lama dah Ustaz ni, rumah pusaka. Iyalah, rumah pusaka pun adakah dia wujud tak ada permulaan? Tak adalah macam tu Ustaz. Rumah pusaka ni saya nak dalam 100 tahun, 100 tahun barulah tu ada permulaan. Tak ada. Ini 2000 tahun. 2000 tahun pun baru sebab ada permulaan. Apa saja yang ada permulaan dalam ilmu tauhid namanya baharu. Jadi alam ni baharu. Maka tiap-tiap yang baharu itu mesti ada yang membaharukan dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun lebih panjang lagi kata dia. Dikatakan alam ini berubah-ubah. Dan yang berubah-ubah itu baharu. Berubah-ubah contohnya sekarang kan malam. Tadi kan siang. Mana baru malam. Tadi masih siang lagi. Ni baru malam. Jadi baru malam tu siapa yang jadikan? Kata jadi sendiri tak mungkin. Nanti besok baru siang. Baru siang besok ni jadi sendiri kan? Dia tak mungkin. Sebab dia berubah. Berubah tu maknanya baru. Kita ni pun sebenarnya setiap detik kita ni makhluk yang baru. Kalau ikut sains dia kata sel kita mati, ya, ganti dengan sel baru, ya. Tengok gambar kita 20 tahun lepas dah kita tahu kita baru. Kan lain dulu. Dulu kan lain, gambar kita 20 tahun dulu lain. Gambar kita masa zaman universiti dulu, kadang-kadang tunjuk ke anak kita pun, kita mana satu ayat, dia pun tak tahu mana satu ayat. Lain. Jadi setiap yang berubah-ubah itu baru. Setiap yang baharu itu tak dapat tiada kena jadi. Pastilah ada yang menjadikan. Dan maka tentulah alam ini kena jadi. Dan yang menjadikannya adalah Allah Ta'ala, zat yang wajibun wujud. Mesti ada. Yang alim lagi hakim, yang berdiri sendiri, tak berhajat kepada yang lain, berkuasa pada menentukan tiap-tiap sesuatu. Maha suci ia daripada kekurangan, bahkan bersifat ia dengan segala sifat kamalat, yakni kesempurnaan yang tidak terhingga banyak. Sifat 20 itu yang wajib kita tahu. Bukan sifat Allah hanya 20, bukan. Sifat Allah segala sifat kesempurnaan milik Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqarata min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.